Kita ada dua. Yang pertama nisbah semasa. Yang kedua nisbah ujian asid. Okay, kita terus pergi sebab tak nak ambil masa yang lama untuk bab ini. Nisbah semasa. Aset semasa dibahagikan dengan liability semasa. Aset semasa dibahagikan dengan liability semasa. Kenapa kita ambil aset semasa bahagikan dengan liability semasa? Sebabnya kita nak tengok sama ada perniagaan boleh membayar hutang dalam jangka masa yang pendek. Sebab itu kita ambil kira aset semasa sahaja. Okay. Jadi liability semasa hutang jangka pendek. Maka jika kita mendapat nilainya lebih daripada 1, bermaksud kita boleh membayar hutang dalam jangka masa yang pendek. Okay. Nisbah semasa mengukur keupayaan sebuah perniagaan menjelaskan semua liability semasa mengikut masa yang ditetapkan. Okay. Menunjukkan hubungan aset semasa dan liability semasa. Okay. Contoh liability semasa apa dia? Akaun belum bayar, pinjaman dalam jangka masa pendek, iaitu dalam masa setahun dan ke bawah. Okay, belanja yang belum bayar, hasil yang belum terperoleh. Aset semasa, bank, tunai, inventory, akaun belum terima, belanja prabayar dan hasil belum terima. Dan jawapannya mestilah diletakkan dalam bentuk nisbah. Macam mana? Ini contohnya. Okay. Okay. Maksudnya awak kena buat. Contohnya aset semasa 40,000. Liability semasa 20,000. Jadi bahagikan awak akan dapat 2 jawapannya. Dan di belakangnya mesti diletakkan dengan nisbah 1. Boleh faham? Kalau letak jawapan 2 sahaja boleh tak? Tak boleh. Mesti ada nisbah di belakang dia. Okay. Maksudnya setiap RM RM1 liability, perniagaan mempunyai sebanyak RM2 aset semasa untuk menjelaskannya. Apa-apa berlaku, kita ada RM2 aset semasa untuk menjelaskan liability semasa sebanyak RM1. Okey, nisbah ujian asid. Kejap lagi cikgu nak panggil nama. Kita tengok ada ke tidak bersama cikgu yang 15 orang. Ya. Okey, nisbah ujian asid. Sama rumusnya seperti mana nisbah semasa. Cumanya dia tolak inventory akhir. Dia tolakkan dengan inventory akhir. Okey. Mengukur keupayaan sebuah perniagaan membayar hutang dalam jangka masa pendek dan cepat ataupun serta-merta. Kenapa dia tolakkan inventory akhir? Sebab inventory akhir mengambil masa yang agak panjang untuk dijual sepenuhnya. Sebab itulah inventory akhir ini kita tolak kat tepi. Aset semasa tu kita ambil yang selain daripada inventory akhir sahaja. Dibahagikan dengan liability semasa. Formatnya sama, cuma kita tak ambil kira inventory akhir. Okay. Jadi sama 40,000 tolak liability semasa 20,000. Dalam aset semasa ini ada inventory akhir 14,000. Jadi kena tolak inventory akhir 14,000. Kita akan dapatlah 1.3 nisbah 1. Jangan lupa nisbah ini perlu ditulis. Nisbah di belakang ni perlu ditulis. Okey. Jelas? Senang je nisbah tu kecekapan ni. Nisbah kecairan. Nisbah kecekapan pula. Nisbah kecairan. Ada 2 sahaja. Okey.
Okey, seterusnya kita pergi kepada tafsiran nisbah kecekapan. Yang pertama, kadar pusing ganti inventory. Apa maksudnya? Kita nak melihat kekerapan pusingan inventory dalam masa setahun itu dah berapa kali dah dia berpusing. Maksudnya kita beli, habis jual, kita beli, lepas tu habis jual. Cumanya sekarang ini kita beli, belum habis jual, kita beli yang baru kan. Jadi sebab itulah kita kena buat pengiraan. Berapa kadar pusing ganti inventory. Kaedahnya macam mana? Kos jualan bahagi dengan inventory purata. Apa dia inventory purata? Inventory purata maksudnya jika ada dua inventory iaitu awal dan akhir, tambah bahagikan dua. Itu adalah inventory purata. Boleh tak? Jadi kos jualan, tahu mana nak cari kos jualan? Cikgu sebut nama Sugashini. Sugashini. Cikgu. Kos jualan kita ambil kat mana? Dekat penyata kewangan tu mana kita ambil? Akaun perdagangan ke, akaun untung rugi ke, penyata kedudukan keuangan? Perdagangan. Akaun perdagangan. Okey, bagus. Okey, jadi kos jualan kita ambil daripada akaun perdagangan. Awak kena tahu tempat mana kita nak ambil dia. Okey, contoh pengiraannya mudah je. Ini pengiraan biasa. Tak susah. Tambah tolak bahagi. Kalau siapa rasa susah, cikgu tak tahu. Yang susahnya bila dia nak suruh awak cari kos jualan. Itu yang awak jadi pening. Okey, jadi kos jualan, inventory awal, tambah inventory akhir bahagi 2. Kita akan dapat inventory purata. Jadi kos jualan bahagi inventory purata, kita akan dapat jawapannya dalam bentuk kali perpuluhan 2 tempat perpuluhan. Jika ada perpuluhan, ambil 2 tempat perpuluhan. Dan di belakangnya mesti tulis kali. Tulis macam ni boleh tak? Ini tak boleh, tak diterima. Mesti 3.27 kali. Kali di belakangnya perlu ditulis. Jelas Walaupun awak betul, cikgu ni betul 3.27, lupa nak tulis. Lupa pun salah. Okey, jadi hati-hati. Okey, seterusnya macam mana nak kira dalam bentuk hari? Tadi kali kan? Sekarang ni kita nak kira dalam bentuk hari. Berapa kali dan yang ini berapa hari. Berapa kali, kita tengok balik. Yang kali, dia kos jualan bahagi inventory purata. Tapi dalam hari, dia terbalik. Inventory purata atas, kos jualan kat bawah. Darab dengan 365. Faham tak ni? Yang tadi, kalau kali, cikgu tulis kat tepi ni. Kos jualan bahagikan dengan inventory purata. Okey, awak akan dapat jawapannya dalam bentuk kali. Kalau dalam hari, inventory purata ke atas, kos jualan di bawah, darabkan dengan 365 hari. Okey, kita akan dapat jawapannya mesti ditulis hari di belakangnya. Perpuluhan biasanya kita ambil 2 tempat perpuluhan. Tapi dalam jawapan kita cuma tulis 11 hari sahaja dalam tafsiran. Kadar pusing ganti inventory menunjukkan bahawa perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory sebanyak 3.27 kali atau mengambil masa 111 hari dalam suatu tempoh perakaunan. Okey. Awak nampak ni 365 hari. Ada tak hari yang lebih daripada tahun yang lebih 365 hari? Tak ada.
Tak ada? Tak ada. Betul. Setiap tahun kita ada berapa hari? 365 hari. 365. Ada tahun yang ada 366 hari. Betul tak? Kita panggil tahun apa? Ha. Kita panggil tahun apa? Leap year. Ha? Leap year. Apa perbezaan tahun yang ada 365 hari dengan 366 hari? Tahun lompat. Bulan Februarinya ada berapa? 28 hari. 29 tahun lompat. Oh, 29. 29. Bila tahun yang ada 29 Februari 29? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Last tahun bila? Tahun lepas. Tahun lepas. Pandai Fatma. Tahun lepas kita kenali sebagai tahun lompat sebab apa? Februarinya 29 hari. Ini juga kena ambil tahu kalau keluar exam kan. Kalau dia tulis tahun 2020, maksudnya awak tahu. Itu adalah 366 hari. Boleh faham? Boleh. Okey, andai kata dia buat tempohnya dia suruh cari ikut bulan. Kalau dia kata bulan Januari, jadi nak darabkan dengan berapa? 365 hari juga ke? Tak. Tak, kita darabkan ikut Bulan. 31 hari. Sebabnya Januari ada 31. Boleh? Boleh. Yang hari-hari ni pastikan kat belakang awak kena tahu. Kalau awak cari setahun, 365 hari. Kalau tahun lompat, 2020, 366 hari. Okey. Tempoh kutipan hutang. Sama, bila kutip hutang, keyword dia kutip hutang. Maksudnya A, B, T. Okey. Jadi akaun belum terima bahagikan dengan jualan kredit. Bukannya jualan keseluruhan. Jualan kredit sahaja. Jangan tertukar. Jualan kredit sahaja. Darabkan 365 hari. Awak akan dapat dalam jawapannya adalah dalam bentuk hari. Okey. Sama juga yang ini kena tulis. Maksudnya tempoh kutipan hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 30 hari untuk mengutip hutang pelanggannya. Genapkan jadi 30 dalam tafsiran. Boleh? Dalam tafsiran mesti genapkan jadi 30. Tapi dalam jawapan ini mesti 2 tempat perpuluhan. Okey. Sama juga dengan tempoh bayaran hutang. Okey, tempoh bayaran hutang. Sama juga dengan yang ini. Tempoh bayaran hutang. Akaun belum bayar. Bahagi dengan belian kredit. Jawapannya mesti dalam bentuk hari. Okey. Jadi tempohnya kalau 70.39, kalau kita bundarkan kepada nombor bulat, dia masih lagi 70. Jadi dalam tafsiran kita tulis tempoh bayaran hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 70 hari untuk membayar hutang pada pembekal. Okey. Okey, awak nak hafal, mudah je. Awak tengok muka surat 12 ni. Dan juga muka surat 13. Hafal yang ni je. Untuk satu bab ni, awak hafal yang ini je. Muka surat 12, muka surat 13. Semuanya ada kat sini. Tafsirannya ada, pengiraannya ada. Boleh cumanya yang akan menjadi masalah apabila awak nak kira contohnya kos jualan. Soalan ni dia akan putar sikit supaya awak cari kos jualan tu berapa. Itu je yang akan jadi masalah sikit. Tapi bila keluar bab ini, awak tak boleh jawab, maksudnya awak yang tak belajar. Sebabnya awak cuma hafal rumus yang mudah sahaja. Tak susah. Okey? Okey.
Sambil-sambil itu awak boleh hafal rumus ni. Nanti kejap lagi cikgu nak tanya. Cikgu panggil nama untuk tanya. Okey, kita pergi kepada soalannya. Soalan nombor 4. Maklumat yang berikut diperoleh daripada Mei Fong Sendirian Berhad. Jualan kredit, akaun belum terima. Tolong kira kan, penjaga cikgu nak panggil. Salah seorang daripada tu. Untuk tunjukkan macam mana pengiraannya. Tempoh kutipan hutang. Kutip hutang, terus kita boleh tahu ini adalah ABT. Bayar, akaun belum bayar. Okey, 4A. Kutipan hutang. Akaun belum terima, bahagikan dengan jualan kredit. Betul. Jadi akaun belum terima, 35,500 bahagikan dengan 72,000. Awak akan dapat jawapan 179.97 hari. Okey. Kali 365. Okey, terima kasih. Logeshwarat. Bagus. 365. Okey. Ni salah ni. Sorry. 30. Itulah. 35,000. Kali 365. Okey. Yang kedua, pembayaran hutang. Pembayaran hutang. Siapa nama? Jami. Mana Jami? Jami mana? Okey, Jami buat pengiraan untuk pembayaran hutang macam mana? KB. Siapa yang baru masuk, pastikan komen nama awak dekat tu ruangan chat. Sebabnya nanti dia akan ada rekod untuk cikgu semak semula. Siapa yang bersama cikgu. Okay, Jami, macam mana pengiraan untuk tempoh bayaran hutang? Scroll up, awak nampak lah pula jawapannya. Ni tak ada ni tu bukan buku teks ni. Tak ada. Apa tadi akaun belum terima, sekarang ni akaun belum bayar, sama je. Akaun belum bayar bahagi dengan belian kredit darab 365. Okey, bagus. Logeshwaran. 4,500 bahagikan dengan 9,400. Okey, darab 365. Awak akan dapat jawapannya. Mudah je pengiraan dia. Okey. Yang kelima, soalan 5, dia bagi akaun perdagangan untuk rugi di bawah diperoleh daripada perniagaan Sami dan perniagaan Dani. Ada 2 orang. Ada 2 perniagaan kat sini. Okey, maklumat tambahan modal pada 1 Januari 2017, Sami 248, Dani 170.
Mengira peratus untung bersih atas jualan untuk kedua-dua perniagaan. Okey. Jadi sekarang ni cuba awak tengok 5A ni. Okey. Untung bersih atas jualan. Maksudnya untung bersih atas jualan bersih bawah. Darabkan 100 sebab dia minta peratus. Okey, untung bersih. Okey, yang pertama kita kira dulu untuk perniagaan SAMI. Untung bersih 83760 bahagikan dengan jualan bersihnya adalah 267544 darabkan 100. Awak dapat 31.31%. Jangan lupa tak ada peratus tak boleh. Macam Nurana kan. Betul dah tu 31.31 tapi tak ada peratus salah. Mesti ditulis peratus sebab ni itu adalah mandatory Yang kedua untuk Dani. Untuk Dani perniagaannya untung bersih 73,800 bahagikan dengan 212,930. Okey, darabkan dengan 100, maka jawapannya adalah 34.66%. Okey. Mesti ditulis peratus di belakang dia. Okey. Okey, yang kedua hitungkan pulangan atas modal untuk kedua-duanya. Pulangan atas modal. Maksudnya pulangan itu adalah untung bersih. Untung bersih atas modal awal bawah. Okey. Untung bersih atas modal awal di bawah. Jadi darabkan dengan 100 tak? Nak darabkan dengan 100 tak ni? Pulangan atas modal kena darabkan dengan 100 tak? Kena. Sebab kita nak dalam bentuk peratus walaupun dia tak minta. Okey. Jadi kita tengok untung bersihnya sama tadi. S SAMI 83760 untung bersihnya bahagikan dengan 248 modal awalnya. Darabkan dengan 100. Okey, maka jawapannya berapa? 33.77%. Okey, sama juga dengan Dani. Awak kira sahaja, mudah je pengiraan ni. Cikgu tak tunjuk panjang. Okey, untung bersihnya 73. Okey, 73,800 bahagikan dengan 170,000 darabkan dengan 100, maka kita akan dapat jawapannya adalah 43.41%. Apa maksud peratus ni? 33.77%. Apa maksudnya? Setiap RM RM1 kosong. Lepas tu kosong. Apa? Setiap RM1 apa? Adalah RM 0.34 sen. Ataupun 34 sen. 0.34 ataupun 34 sen. Salah satulah. Apa? Bagi setiap apa? Okey, pandai. Setiap modal yang dilaburkan. Okey, setiap RM1 modal yang dilaburkan untung bersih adalah 34 sen. Boleh Okey, soalan seterusnya menentukan perniagaan manakah yang akan dipilih untuk membuat pelaburan.
Okey, seterusnya kita panggil nama Fatimah. Ada Fatimah? Fatimah ada. Okey, Fatimah. Kalau awak lah, awak nak pilih yang mana satu ni? Dia ada dua kat sini. S 33.77%, D 43.41%. Awak nak pilih yang mana? B, mana ada B? Sami dan juga Dani sahaja. Mana ada B? Okey, yang 43. Kenapa? Kenapa pilih 43? Kenapa 43? Okey, betul. Maksudnya untungnya lebih daripada berbanding dengan ulangannya lebih berbanding dengan Sami. Kalau kita mesti akan pilih kadar pulangan yang lebih tinggi. Okey?